كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Maksudnya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Berdasarkan ayat ini, kata yang dikatakan Kiblah Akademik Tadabbur Al-Quran telah menganjurkan program kuliah-kuliah umum berkaitan dengan tadabbur Al-Quran Al-Karim. Hari ini ataupun malam ini adalah siri ketiga dalam bulan ini, iaitu bulan Januari 2020. Jadi kita ada jemputan khas dari Perlis. Nama beliau adalah Dr. Muhammad Lokman bin Maksin. Beliau adalah graduan daripada Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Beliau menamatkan pengajian beliau di Universiti Islam Antarabangsa Madinah Al-Munawwarah dalam bidang tafsir dan ulumul Quran ataupun tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran, di mana jarang-jarang orang Malaysia belajar sehingga ke tahap doktorah di universiti tersebut, khususnya dalam bidang Al-Quran dan tafsir. Jadi sekarang beliau berkhidmat sebagai pensyarah kanan di QIPS, iaitu College Islam Universiti Perlis, QIPS, dia panggil QIPS ya. Dan beliau bertugas sebagai timbalan dekan akademik dan hal ehwal pelajar, dan begitu jugalah beliau mempunyai beberapa mengambil bahagian dalam berbagai-bagai aktiviti yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran dan juga pengajian Al-Quran. Jadi tanpa melengahkan masa, kita beri peluang kepada yang bahagia Dr. Muhammad Lokman bin Maksin untuk menyampaikan tajuk dalam tadabbur Al-Quran, iaitulah ayat-ayat tadabbur Al-Quran. Jadi dipersilakan Doktor. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa walah. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu di dalam satu majlis yang
memfokuskan kepada tadabbur kitab Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kesempatan pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang saya angkat dengan tajuk ayat-ayat tadabbur, di mana saya akan memulakan dengan sedikit muqaddimah. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur? Seterusnya kita akan pergi secara ringkas ataupun secara isyaratnya kepada ayat-ayat tadabbur yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya. Lalu dia tidak membiarkan mereka terkapai-kapai. Diberi kepada mereka sebuah kitab panduan dan dihantar kepada mereka seorang rasul yang sejenis dengan mereka, agar perjalanan menuju Tuhan itu menjadi lurus dan jelas sejelas-jelasnya. Ia suatu bukti nyata Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ini adalah Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada manusia ini seorang rasul yang juga manusia, hanya saja dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga menerima suatu kitab panduan. Tujuannya hanya satu, supaya kita dapat meluruskan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini perlu kita baca di dalam konteks keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ingin melihat seramai mungkin hamba-hambanya yang beriman dan menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hanya akan mendapati kalamnya penuh dengan kepemurahannya jika ia berupa perintah dengan syurga sebagai balasannya, maka ia adalah kerana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa akan kita lalui ketika mana kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, menuntut kepada tindakan, menuntut kepada amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pelbagai bentuk ganjaran dan kebaikan apabila seseorang hamba itu melaksanakan perintah tersebut. Sebaliknya tuan-tuan dan puan-puan, jika ia berupa larangan dengan neraka sebagai ancamannya, maka ia juga kerana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya melakukan sesuatu perkara, maka di sebalik perkara tersebut terkandung apa yang kita sebutkan dengan hikmah ataupun rahsia. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum hakamnya dan juga di dalam pensyariatannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Maka inilah yang perlu kita baca di sebalik larangan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sayangkan hambanya dan tidak sama sekali ingin melihat hambanya itu jatuh kepada kemudaratan. Justru kita membacanya dan kita memanggilnya dengan nama Al-Quran Al-Karim. Maka kerana itu Al-Quran Al-Karim ini yang seringkali kita akan bertemu sama ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan, ia tidak lain dan tidak bukan
kerana kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ia syarat dengan kebaikan yang sentiasa bertambah dan tidak pernah putus. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Quran Al-Karim. Apabila kita menyebut Al-Quran Al-Karim, Al-Karim itu artinya pemurah yang banyak kebaikannya. Apabila kita mengatakan fulan rajulun karimun, dia itu seorang yang pemurah yang baik, yang banyak jasa dan perbuatannya, maka itulah yang kita dapati daripada Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathalul a'la. Dan itulah yang kita dapati di dalam Al-Quran Al-Karim, yang sentiasa syarat dengan kebaikan, yang sentiasa kebaikan itu sentiasa bertambah dan tidak pernah putus, walau sebanyak mana sekalipun kita membacanya, yang terdapat pada setiap patah kalimah dan rantaian ayat-ayatnya. Al-Quran itu membacanya sahaja, pada setiap huruf Al-Quran itu telah dijanjikan kebaikan. 10 kebaikan sekurang-kurangnya pada satu huruf. Apatah lagi apabila kita menyebut setiap patah perkataannya, apatah lagi dengan setiap ayatnya, apatah lagi dengan rantaian ayatnya, itu baru sahaja membaca Al-Quran. Belum lagi dengan kita mendirikan huruf-hurufnya, melaksanakan Al-Quran itu, menyampaikan Al-Quran itu, menterjemahkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Untuk sampai kepada maksud itu, kunci gedungnya adalah pada tadabbur. Kunci gedungnya adalah pada tadabbur. Pada kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membawa kita kepada persoalan, apakah itu tadabbur? Apakah yang hari ini ramai yang memperkatakan tentang tadabbur? Telah banyak kuliah-kuliah, majlis ilmu, kesemuanya mereka menyeru kepada tadabbur ataupun membawa tema tadabbur. Apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur? Perkataan tadabbur ialah perkataan bahasa Arab yang berasal daripada kata akarnya dabara, yang kesemua pecahan katanya menjurus kepada makna pengakhiran dan di sebalik sesuatu. Pengakhiran dan di sebalik sesuatu. Lebih khusus ia bererti melihat, merenung dan memikir kepada pengakhiran dan penyudahan sesuatu. Jadi ringkasnya, kalau kita sebut dabara, perkataan dabara ini, maka setiap pecahan katanya itu tidak akan lari daripada makna pengakhiran ataupun di sebalik sesuatu. Misalnya kita ada perkataan yang lain daripada dabara ini, misalnya dubur ataupun tadbir, idbar misalnya. Jadi kesemua itu tidak lari daripada makna pengakhiran ataupun di sebalik sesuatu. Dan kita sebutkan di sini lebih khusus, ia bererti melihat, merenung dan memikir kepada pengakhiran dan penyudahan sesuatu. Dan ini lebih dekat dengan apa yang ingin kita maksudkan pada malam ini. Ia juga merupakan kata terbitan yang memberi makna sesuatu yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh secara berulang kali. Apabila kita menyebut perkataan tadabbur, tadabbara, yatadabburu, maka perkataan tadabbara itu mengikut timbangan wazan tafa'ala, maka ia memberi suatu kesan makna, iaitulah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Tafa'ala, tasydid di situ memberikan kesan makna sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh secara berulang kali. Dan ada maksud lain juga, kesan daripada wazan ini, di samping bersungguh-sungguh, adanya unsur takalluf di situ, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, dan ada kesan makna kepada at-takthir, secara berulang kali, artinya perkara itu tidak dilakukan sekali, bahkan berkali-kali.
dan juga ada kesan kepada makna at-tadarruju, sesuatu perkara yang dilakukan secara berperingkat. Maka ia memberi kesan makna sesuatu proses, satu perkara yang tidak mungkin diperolehi dengan sekali buat, tetapi yang dimaksudkan dengan at-tadabburu ini, tadabbur yang kita sebut ini, iaitulah suatu proses, suatu perbuatan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh secara berulang kali, berkali-kali, yang akan mendatangkan at-takfir banyak kali, dan juga dilakukan di dalam bentuk secara berperingkat, at-tadarruj. Pemahamannya juga tidak berubah pada ta'rifan syarak kerana Al-Quran menggunakannya dan mengekalkan maknanya yang asal. Maka kerana itu, semua perkataan tadabbur yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim tidak lari daripada ta'rifan bahasa yang telah kita sebutkan tadi. Bahkan para mufassirin dalam mendefinisikan tadabbur memberikan ta'rifan yang hampir sama dengan cara penyampaian dan huraian yang tersendiri. Tidak lari daripada makna pengakhiran sesuatu ataupun yang di sebalik sesuatu. Cuma takbir, huraian ataupun penyampaian sahaja yang berbeza. Maksud akhirnya kembali kepada makna yang sama. Contohnya Al-Alusi, Al-Imam Al-Alusi yang wafat pada tahun 1270 Hijrah, di dalam kitab, di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, menyebut asal makna bagi tadabbur ialah penelitian terhadap sebalik sesuatu dan penyudahannya. Ini dari sudut asal maknanya. Kemudian ia digunakan dalam semua bentuk penelitian, sama ada melihat kepada hakikat sesuatu dan perinciannya, atau perkara dan sebab yang datang sebelum sesuatu, mahupun akibat dan perkara yang datang kemudian. Jadi akhirnya, tadabbur itu adalah satu bentuk penelitian yang menyeluruh, sama ada sebelum sesuatu ataupun selepas sesuatu. Penelitian secara menyeluruh. Ia digambarkan oleh Syekh Abdul Rahman Habannakah Al-Midani yang wafat pada tahun 1421 Hijrah. Di dalam kitabnya Qawaid At-Tadabbur Al-Amthal, sebagai proses pemikiran secara menyeluruh yang menyampaikan kepada petunjuk perkataan yang paling akhir dan lontaran maknanya yang paling jauh. Ini kalau kita dapat faham betul-betul takrifan ini, maka kita akan dapat melihat bagaimana tadabbur ini benar-benar berfungsi di dalam kita menekuni ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Proses pemikiran secara menyeluruh yang menyampaikan kepada petunjuk perkataan yang paling akhir. Walaupun pada hakikatnya tidak mungkin kita sampai kepada apa yang kita sebut dengan dalalat. Petunjuk setiap perkataan itu mempunyai dalalah, menunjukkan kepada suatu makna. Dan hakikatnya di dalam Al-Quran Al-Karim, kita tidak mungkin untuk sampai kepada titik yang paling akhir dan lontaran maknanya yang paling jauh. Maka kerana itu tadabbur membawa kita kepada suatu lontaran makna yang paling jauh. Kerana itu setiap kalimah di dalam Al-Quran mempunyai titik permulaan bagi maknanya. Apabila kita membaca Al-Quran Al-Karim dan kita merujuk kepada tafsir yang banyak ditulis, maka kita akan menemukan titik permulaan bagi makna sesuatu perkataan. Tetapi penghujungnya hampir-hampir tidak tercapai oleh seorang insan. Penghujung kepada makna itu hampir-hampir tidak dapat dicapai oleh seorang insan. Kerana itu, walaupun telah 1400 tahun lebih sehingga ke hari ini, Al-Quran itu tidak pernah berhenti mengeluarkan maknanya. Sentiasa ada kefahaman yang baru, sentiasa ada hidayah, dalalah dan faedah yang baru yang dikeluarkan daripada Al-Quran Al-Karim. Khazanah Al-Quran tidak akan habis walaupun semua lautan dijadikan da'wat dan semua pohonan dijadikan pena untuk menulis segala yang dikeluarkan daripada Al-Quran Al-Karim, maka ia tidak akan pernah habis. Lebih lengkap lagi, ia seperti yang diterjemahkan oleh golongan salaf
dengan beramal dan melaksanakan tuntutan Al-Quran, sama ada yang lahir daripada hati ataupun apa yang zahir daripada anggota badan. Saya sebut dengan lebih lengkap lagi, ia telah berpindah daripada tadabbur kepada apa yang kita boleh sebutkan dengan at-tatbiq ataupun at-takhalluq bil Quranil Karim. Kerana itu kalau kita nak menyebut dengan tadabbur ini, tadabbur yang lengkap itu, ia akan bermula dengan pertamanya at-tilawatu ataupun at-tahfiz. Pertamanya, untuk seseorang itu mentadabbur kitab Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia perlu membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran ataupun at-tasmi', memperdengarkan Al-Quran. Setelah daripada itu, ia perlu merujuk kepada tafsir. Ini adalah proses untuk sesuatu tadabbur dilakukan. Selepas daripada tafsir, di mana tafsir ini sekurang-kurangnya memberi makna yang umum daripada sesuatu ayat, maka ia telah memenuhi kehendak tafsir. Dan yang ketiganya adalah untuk mencapai kepada kesempurnaan tadabbur, yang ketiganya adalah at-ta'ammulu wa tafakkuru. Seseorang itu mestilah melakukan apa yang telah kita sebutkan tadi sebagai penelitian, suatu proses tafakkur ataupun renungan yang mendalam, yang memerlukan mungkin suatu tempoh untuk meneliti dan merenung secara menyeluruh kepada makna sesuatu ayat. Seterusnya yang keempat, ta'thirul qalbi wa khusyu'uhu. Peringkat yang seterusnya selepas ta'ammul dan tafakur ini akan membawa kita kepada menggerakkan hati. Hati itu akan terkesan dengan Al-Quran dan akan mendatangkan suatu sifat khusyuk daripada ta'ammul dan tafakur tersebut. Dan yang kelimanya adalah at-tatbiq, at-tatbiq dengan, iaitulah pelaksanaan dengan anggota badan. Hati akan terkesan dengan Al-Quran, akan memberikan tadabbur, itu akan mendatangkan sesuatu kesan kepada hati, menggerakkan akal fikiran dalam ta'ammul dan tafakur, menghidupkan hati dan juga menggerakkan anggota badan. Ini semua adalah sebenarnya merupakan matlamat akhir daripada sesuatu tadabbur. Kita bukan sekadar untuk tadabbur sahaja, tetapi matlamat yang paling utama adalah untuk kita melaksanakan tuntutan Al-Quran Al-Karim, menterjemahkan Al-Quran Al-Karim di dalam kehidupan, apa yang saya sebutkan dengan at-tatbiq dan juga at-takhalluq, sehingga Al-Quran itu menjadi akhlak kita. Seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila menyifatkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Justru dapat disimpulkan di sini pengertian tadabbur sebagai suatu proses penelitian menyeluruh terhadap apa yang terdapat di sebalik perkataan Al-Quran daripada makna, daripada ibrah dan maqasid yang menatijahkan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang baik. Tadabbur itu adalah suatu proses penelitian menyeluruh yang mana akan membawa kita kepada makna ataupun ibrah ataupun mau'izah, ataupun menyampaikan kita kepada maqasid, tujuan sebenar daripada sesuatu ayat ataupun perkataan Al-Quran itu, yang mana natijahnya akan mendatangkan hasil daripada tadabbur itu akan membawa kepada sama ada ilmu yang bermanfaat ataupun amalan yang baik. Jadi saya kira jelas setakat itu tentang apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur. Jadi sekarang kita akan pergi secara ringkas berkenaan tentang ayat-ayat tadabbur yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Perkataan tadabbur ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan terdapat pada 4 ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ayat daripada surah Sad, ayat 29. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, mubarakun, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya. Liyadabbaru ayatihi, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, untuk mereka mentadabbur ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Maka ayat ini jelas pada menyatakan tujuan kitab Al-Quran ini diturunkan iaitulah untuk sesiapa sahaja yang mendengar ayat Al-Quran ini mentadabbur ayat-ayatnya dan seterusnya memberikan kesan tadzakur bagi mereka yang mempunyai akal yang sempurna. Adapun mereka yang tidak mahu mentadabbur Al-Quran, sesungguhnya mereka telah mengharamkan diri mereka daripada kebaikan yang banyak ini, yang telah kita sebutkan pada permulaan bicara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang golongan ini, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Patutkah mereka bersikap demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu celaan. Tidak mahu mentadabbur isi Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati persisihan yang banyak di dalamnya. Ini adalah suatu celaan, suatu templakan kepada mereka yang tidak mahu mentadabbur Al-Quran. Tetapi dalam masa yang sama masih mahu mengkritik kebenaran Al-Quran. Maka kerana itu, mereka yang tidak mahu beriman, yang sentiasa berusaha untuk mencari kesilapan ataupun pencagahan di dalam Al-Quran, sebenarnya mereka gagal untuk mentadabbur Al-Quran ini. Jika mereka benar-benar mentadabbur Al-Quran ini, maka tidak ada ruang untuk mereka mengkritik walaupun satu huruf daripada Al-Quran Al-Karim ini. Tidak, sekiranya mereka benar-benar mentadabbur Al-Quran ini, maka tidak ada jalan lain di hadapan mereka melainkan untuk mereka beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka menjadi bebal lantaran tidak dapat memahaminya. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afalam yaddabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran yang disampaikan kepada mereka, atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang telah lalu. Maka ini suatu celaan kepada mereka. Kenapa mereka tidak mampu untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala lagi, atau kerana pintu hati mereka telah terkunci rapat. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat di dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Setelah dijelaskan kepada mereka Al-Quran ini, maka adakah mereka sengaja tidak mahu mentadabbur Al-Quran Al-Karim ini? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Maka tidak ada sebab yang lain jika seseorang itu tidak mahu, sama ada tidak mahu untuk mentadabbur ataupun tidak mampu ataupun gagal mentadabbur Al-Quran ini, tidak lain dan tidak bukan kerana hati mereka telah tertutup. Dan inilah apa yang disebutkan oleh ulama sebagai mawani'ut tadabbur. Tadabbur ini ada penghalang-penghalangnya. Dan antara penghalangnya, apa yang seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah kerana apabila hati itu telah terkunci rapat. Al-Quful ini adalah satu kunci yang apabila ditutup maka tidak ada sesuatu yang boleh masuk ke dalam hati tersebut. Termasuklah Al-Quran Al-Karim. Maka kerana itu apabila dibacakan Al-Quran ini, ia tidak memberi apa-apa kesan. Ia telah menjadi penghalang kepada tadabbur tersebut. Yang mana antaranya adalah kerana berlakunya penolakan demi penolakan daripada terhadap Al-Quran ataupun sifat kibir
sombong dan sebagainya, yang akan menyebabkan berlakunya penguncian terhadap hati ataupun penutupan terhadap hati itu, yang sekaligus menghalang daripada berlakunya tadabbur Al-Quran. Muslimin muslimat sidang pendengar, sesungguhnya seruan untuk mentadabbur Al-Quran bukan hanya kepada yang mahu menerimanya sahaja, tetapi untuk semua yang mampu memahaminya. Seperti yang kita lihatkan dalam ayat-ayat tadi, kesemua itu adalah seruan kepada semua golongan yang sampai kepadanya Al-Quran Al-Karim. Ayat yang pertama tadi ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ataupun keseluruhan manusia secara umumnya kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Dan ayat-ayat yang selebihnya itu adalah merupakan celaan-celaan kepada mereka yang cuba untuk tidak mentadabbur Al-Quran. Termasuk di dalam golongan tersebut golongan munafik, termasuk di dalam golongan tersebut golongan yang kafir. Hatta orang-orang yang kafir juga dituntut untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa sahaja yang apabila sampai kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu untuk memahami ayat-ayat tersebut, maka dia dituntut dengan seruan tadabbur ini. Maka kerana itu, tadabbur Al-Quran ini adalah suatu seruan kepada semua manusia, tidak kira yang telah dewasa ataupun kanak-kanak, sekiranya mereka mampu untuk memahami, lelaki ataupun wanita, seorang yang alim yang mempunyai ilmu ataupun seorang yang kita sifatkan dengan orang awam ataupun orang jahil sekalipun, sekiranya ia mampu untuk memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka dituntut dengan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan juga dituntut dengan setiap larangan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Mereka dituntut untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, mentadabbur. Walaupun dengan mungkin kita katakan beberapa perkataan. Misalnya kalau kita sebut, misalnya kalau kita membaca surah Al-Fatihah, mungkin ramai di kalangan kita yang tidak mampu untuk memahami keseluruhan Al-Quran Al-Karim. Tetapi apabila kita membacakan surah Al-Fatihah misalnya yang selalu kita baca, mungkin kebanyakan kita mampu ataupun telah mengetahui makna ataupun terjemahan daripada surah ini. Maka di situ adanya tuntutan tadabbur terhadap surah Al-Fatihah tersebut. Kalau dia tidak mampu untuk mengetahui keseluruhan makna dalam surah Al-Fatihah, mungkin dia hanya mengetahui satu perkataan daripada surah Al-Fatihah. Misalnya, hanya pada lafzul jalalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak tahu apa makna Bismi, dia tak tahu apa makna Ar-Rahman misalnya, ataupun Ar-Rahim. Tetapi dia tahu apa makna Allah, lafzul jalalah. Maka di situ adanya tuntutan tadabbur. Walaupun tidak dinafikan, mungkin satu perkataan sahaja tidak memberikan apa-apa makna, kerana itu memerlukan suatu ayat yang sempurna untuk seseorang itu memahami maksud ayat. Apa yang saya maksudkan di sini adalah apabila seseorang itu mampu untuk memahami sama ada satu ayat ataupun satu perkataan daripada Al-Quran Al-Karim itu dengan tafsirannya yang betul, maka di situ adanya tuntutan untuk mentadabbur ayat tersebut. Maka kerana itu, setiap orang itu berbeza mengikut tahap pengetahuannya terhadap tafsiran makna Al-Quran Al-Karim itu. Seorang awam yang hanya mengetahui makna Al-Quran secara umum, sudah tentu tadabburnya itu tidak sama dengan seorang alim yang mengetahui makna tafsiran sesuatu ayat itu secara mendalam. Maka sudah tentu tadabburnya pasti berbeza dengan seorang awam tersebut. Seorang awam yang hanya mengetahui sesuatu hukum secara umum, sudah tentu tidak akan mampu mentadabbur seperti mana seorang alim yang mengetahui perincian ayat-ayat hukum ataupun ayat-ayat tauhid ataupun kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira mungkin itu sebab sedikit perkongsian yang boleh saya kongsikan pada malam ini, yang saya
harapkan insya-Allah mampu untuk sekurang-kurangnya menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur itu, dan ini kita jelaskan juga berdasarkan ayat-ayat tadabbur. Itulah 4 ayat yang kita bawakan pada malam ini, yang kesemuanya adalah suatu seruan untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya telah sebutkan secara ringkas sebentar tadi, di mana seruan untuk mentadabbur ini adalah seruan yang bersifat umum, mencakupi kesemua peringkat manusia. Dan apakah proses tadabbur yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira itu secara ringkas yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Moga-moga ada kebaikannya untuk kita semua, ada keberkatannya insya-Allah. Mungkin sedikit ilmu yang kita dapat pada malam ini, tetapi mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Al-Karim, mungkin dapat membetulkan cara pandang kita ataupun cara kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, yang mungkin masih lagi jauh perjalanan kita dengan Al-Quran Al-Karim ini, yang saya pasti insya-Allah sekiranya kita benar-benar menekuni Al-Quran Al-Karim ini, maka kita akan dapat membuka selembar demi selembar helaian Al-Quran itu yang penuh dengan keindahan dan kecantikannya, ibarat seperti lebah yang berada di satu kebun ataupun suatu taman yang dipenuhi dengan pelbagai jenis bunga, menghirup pelbagai madu daripada bunga yang berlainan, di mana kesemuanya pasti akan dapat dirasakan kemanisannya dan akhirnya mengeluarkan sejenis madu yang sangat bermanfaat. Jadi saya kira sekadar itu saja untuk malam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Jazakallahu khairal jazak ya Dr. Luqman bin Maksin daripada Perlis. Alhamdulillah Perlis ni. Jadi apa yang dijelaskan oleh yang bahagia doktor tu sangat jelas. Mungkin saya tidak perlu menghuraikannya sekali lagi. Cuma mungkin ada persoalan-persoalan daripada jemaah untuk menanyakan mengenai ayat-ayat tadabbur Al-Quran ini sebagai menjelaskan lagi. Mungkin ada yang tidak jelas. Jadi mungkin saya boleh komen sedikit ataupun tanya lebih lanjut lagi. Di mana Dr. Luqman menyebut tadi tadabbur Al-Quran ini bukan sekali-sekali saja ataupun bila rasa kita nak tadabbur, kita tadabbur, lepas tu kita tinggalkan. Sebaliknya ianya adalah satu proses. Ia satu proses yang berlaku berulang-ulang kali. Jadi agaknya berapa lama kita perlu berulang-ulang kali ni agaknya Ustaz? Sampai bila tu? Adakah sama seperti mana kita pergi ke sekolah misalnya 6 tahun ke ataupun ke kuliah 4 tahun ke, atau bagaimana sehingga supaya kita dapat terhasil seperti mana Ustaz ada sebut tadi, Doktor sebut tadi, iaitu mengenai Aisyah radhiyallahu anha ketika mana beliau ditanya mengenai akhlak Nabi SAW ataupun mengenai keadaan sifat Nabi SAW, maka beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Sampai bila ataupun jangka masa yang berapa lama yang kita perlu untuk nak sampai sama seperti, walaupun tidak 100%, mungkin 50% ke, sampai ke tahap kana khuluquhul Quran ataupun juz'un minal Quran. Ustaz, Doktor Fadhil. Ya, barakallahu fiik. Ini satu soalan yang sebenarnya agak berat tetapi sangat penting. Sebentar tadi saya dah isyaratkan ataupun kongsikan tentang maksud tadabbur itu dalam ketika saya membawakan definisi tadabbur. Saya ada mengaitkan bahawasanya tadabbur ini ataupun Al-Quran Al-Karim ini kita ada titik mulanya.
tetapi tidak ada titik penghujungnya. Dan saya sebutkan juga perkataan tadabbur itu sendiri memberi isyarat kepada suatu proses yang dilakukan, suatu proses penelitian yang dilakukan secara menyeluruh, bersungguh-sungguh, berulang kali dan berperingkat. Maka kerana itu, yang pertama saya nak sebutkan, tadabbur ini adalah proses seumur hidup, masyru' al-hayah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran yang penuh dengan keberkatan ini yang saya telah sebutkan tadi, yang tidak akan pernah putus makna dan kebaikannya, yang mana alat yang digunakan adalah tadabbur. Tadabbur ini sentiasa akan mengupas isi makna Al-Quran ini dan ia tidak pernah akan habis. Maka kerana itu sentiasa kita memerlukannya seumur hidup kita sehingga kita mati. Sehingga kita mati bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata yang lain, misalnya kalau kita hanya mentadabbur pada Bismillahirrahmanirrahim sahaja misalnya, setiap kali kita meneliti ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu makna, suatu kefahaman, di mana di sebalik kefahaman tersebut menuntut sama ada suatu perintah ataupun suatu larangan, ataupun yang kita sebutkan dengan at-takhalluq misalnya, apabila ia telah sebati dengan kehidupan kita, maka ia telah menjadi suatu akhlak daripada tadabbur hanya al-basmalah. Kali pertama kita mentadabbur, maka kita mendapatkan suatu makna. Kali kedua kita mentadabbur ayat yang sama, basmalah juga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan kebaikan dan makna yang lain yang juga memberi kesan dan proses yang sama yang kita inginkan sehingga mencapai kepada at-takhalluq, menterjemahkan at-tatbiq, menterjemahkan, melaksanakan makna tersebut dan juga sehingga ia sebati dengan kehidupan kita. Itu kita kata baru satu ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Sebagai contoh, kalau nak lebih jelas lagi, misalnya pada Bismillahirrahmanirrahim, jika kita melihat kepada maknanya, mungkin ramai daripada kita yang telah menghafalnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani misalnya. Tetapi apabila kita cuba untuk mentadabbur ayat ini, maka kita akan bertanya, kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala memulakan misalnya setiap surah dengan basmalah? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dalam basmalah ini memulakan dengan lafzul jalalah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim? Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim Allah misalnya? Allah Subhanahu Wa Taala tidak bercakap dengan sesuatu yang sia-sia. Setiap perkara itu pasti ada hikmahnya, sama ada kita mengetahui ataupun tidak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim berbanding dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang banyak, yang kesemuanya sama ada ismun jamil, nama yang cantik, yang indah, ataupun ismun azim yang mempunyai makna yang agung. Ini semua apabila kita mentadabbur, maka akan mendatangkan apa yang telah kita sebutkan tadi dalam tadabbur yang lengkap itu, memberi kesan kepada jiwa, menggerakkan akal fikiran kita dan memberikan suatu kesan tindakan. Jadi ini baru basmalah. Banyak lagi kalau kita perhatikan, ta'ammul, tafakkur, tadabbur, maka akan melahirkan kesan makna yang saya kira kita tidak akan pernah sampai kepada penghujung. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Dr. Al-Luqman. Susulan daripada soalan tadi dan juga kupasan Dr. mengenai ayat-ayat tadabbur, alhamdulillah saya rasa mungkin ramai yang dah jelas maksudnya. Namun demikian, di sana ada suatu komen daripada Dr. Azwira. Beliau minta kita komen sedikit mengenai perkataan tadabbur, sebab perkataan tadabbur ni baru seperti mana Dr. Luqman ada menyebut di awal-awal tadi tu, maknanya di Malaysia ni mengenai panggilan ataupun seruan
kepada tadabbur Al-Quran Al-Karim pada masa ini boleh dikatakan agak menarik, kerana apa-apa saja aktiviti ataupun apa-apa kuliah pengajian pun mesti ada perkataan tadabbur. Banding dengan 10 tahun yang sudah, sangat jarang kita dengar perkataan tadabbur itu. Jadi disebabkan dianya adalah satu perkataan bahasa Arab, walaupun Doktor dah huraikan daripada tafsir-tafsir alusi dan sebagainya, mungkin di sana ada yang kurang jelas lagi. Mungkin Doktor boleh explain ataupun jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dalam bahasa kita tanpa menggunakan perkataan tadabbur itu, supaya kita jelas. Saya rasa dalam huraian yang Doktor sampaikan tadi, Bismillahirrahmanirrahim tu, saya rasa sudah menjawab soalan ini. Tapi mungkin Doktor mempunyai jawapan yang lebih lanjut lagi, iaitu kenapa Allah SWT mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa tidak perkataan yang lain? Mungkin Doktor boleh tambah sedikit supaya tanpa menggunakan perkataan tadabbur itu kita boleh memahami apa maksud sebenarnya. Ya. Fadhal. Ya. Soalan daripada Dr. Habib ni, saya baca soalan Dr. Azwira ni macam mudah. Macam mudah aja, bila Dr. Habib tanya jadi macam agak sukar sedikit. Ya. Okey, saya jawab soalan yang direct daripada Dr. Azwira dahulu. Ya, fadhal. Berkaitan tadabbur dengan terjemahan. Terjemahan ini, tadabbur seperti yang telah saya jelaskan tadi. Terjemahan ini melibatkan tentang peralihan bahasa. Apabila kita menyebut tentang terjemahan, maka ia adalah suatu proses pengalihan bahasa. Misalnya daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu ke bahasa Arab. Apabila kita menyebut terjemahan Al-Quran Al-Karim, maka ia merujuk kepada proses peralihan bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab, kepada bahasa selain daripada bahasa Arab. Itulah terjemahan. Dan perinciannya itu adalah banyak, sama ada terjemah harfi ataupun ma'ani dan sebagainya. Cuma saya nak sebutkan di sini terjemahan, dan maksudnya banyak terjemahan yang diguna pakai sekarang adalah terjemahan makna. Maksudnya untuk kita sampai kepada terjemahan Al-Quran Al-Karim, kita perlulah mentafsirkan dahulu Al-Quran Al-Karim itu, walaupun secara umum, kemudian barulah dilakukan proses alih bahasa tersebut. Ataupun dalam maksud yang lain, terjemahan Al-Quran ini adalah lebih mirip dengan tafsir ijmali. Sebenarnya terjemahan Al-Quran ini lebih dekat dengan tafsiran secara umum yang telah dialihkan bahasanya ke bahasa yang lain. Maka kerana itu, tadabbur seperti yang saya sebutkan tadi, tadabbur ini adalah suatu proses yang berbeza dengan tafsir. Walaupun ia ada kaitan dengan tadabbur, tetapi yang saya sebutkan tadi, tafsir ini adalah, kalau dari sudut definisinya, yang paling mudah, al-kashfu wal bayan, menyingkap ataupun menjelaskan makna Al-Quran Al-Karim ataupun bayani muradillahi ta'ala. Jadi sekurang-kurang tafsir ini adalah menjelaskan makna Al-Quran Al-Karim. Dan inilah yang diperlukan untuk seseorang itu mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syarat utama untuk tadabbur adalah faham. Dan faham ini kita akan dapat daripada tafsir Al-Quran, walaupun tafsiran yang sangat basic, tafsiran yang bersifat umum, tafsiran yang tidak terperinci. Kalau kita dalam tafsir, ada banyak jenis tafsir. Tafsir tahlili, tafsir muqaran, tafsir mawdu'i. Jadi cukup dengan tafsir ijmali, tafsiran secara umum ataupun tafsiran asas untuk seseorang itu boleh mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan tadabbur ni kalau nak digantikan dengan perkataan yang lain, saya kira ia agak sukar sebab ia telah menjadi suatu istilah, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan perkataan tadabbur ini dengan suatu maksud yang tertentu. Cuma mungkin kita boleh pilih perkataan lain daripada bahasa Melayu yang mungkin ia tidak memberi makna yang betul-betul tepat kepada tadabbur, tetapi mempunyai kaitan dengan tadabbur. Misalnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, penelitian, renungan, ataupun mengambil
i'tibar misalnya. Ini semua adalah istilah-istilah yang mempunyai kaitan dengan tadabbur. Melihat kepada makna yang paling dalam daripada Al-Quran Al-Karim, ataupun melihat kepada makna terakhir daripada Al-Quran Al-Karim misalnya. Itu semua adalah berkaitan tentang tadabbur. Jadi saya kira tadabbur ini dia berada di antara tafsir, iaitu faham, untuk sampai kepada tadabbur, dan tadabbur itu suatu proses yang menyeluruh kepada sesuatu ayat ataupun sesuatu ayat, dan penghujungnya adalah yang apa yang kita sebutkan tadi, sama ada memberi kesan ilmu yang bermanfaat ataupun amalan yang baik, ataupun memberi kesan dalam bentuk tazkiyatun nafs, membawa sifat-sifat yang terpuji dan membuang sifat-sifat yang tercela. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Kita ada 5 minit lagi. Kalau sekiranya ada muslimin dan muslimat soalan terus kepada Dr. Luqman, dipersilakan. Kalau sekiranya tidak ada, untuk mengambil peluang doktor ni bukan senang nak dapat ni. Jadi kita korek segala ilmu yang ada pada beliau ya. Jadi saya ada suatu orang kata apa, penjelasan lagi lah doktor ya. Di mana doktor ada menyebut tadi 4 ayat daripada ayat-ayat tadabbur. Di dalam semua ayat itu, iaitu daripada surah Sad ayat 29. Ini mungkin sebagai ulangan lah untuk para jemaah. Surah Sad ayat 29, surah An-Nisa ayat 82, surah Al-Mu'minun ayat 68, dan akhir sekali surah Muhammad ayat 24. Yang menariknya bagi saya, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 24, di mana Dr. Luqman bacakan tadi, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Yang maksudnya, setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di dalam hati mereka kunci, ataupun di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran. Jadi dalam menguraikan ayat itu tadi, doktor ada menyebut di sana ada benda-benda yang menghalang kita bertadabbur. Jadi soalannya di sini, apakah yang menyebabkan hati kita terkunci? Adakah makanan kita, minuman kita, ataupun perangai kita, ataupun apa yang menyebabkan sebenarnya hati kita itu terkunci daripada membuka pintu-pintu tadabbur itu? Disilakan doktor. Ya. Tadi saya dah memberikan sedikit isyarat berkaitan tentang mawani'ut tadabbur. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada hati manusia. Al-Quran ini diturunkan kepada hati manusia, seperti yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Maka kerana itu, untuk kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mulia ini diturunkan kepada hati manusia, maka hati itu mestilah menjadi suatu bekas yang benar-benar layak untuk menerima kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka sudah pastilah hati yang kotor, yang bergelumang dengan maksiat, yang dipenuhi dengan sifat-sifat madmumah, tidak akan dapat mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang selayaknya. Jadi saya kira ini membawa kita kepada beberapa perkara yang penting, di mana untuk seseorang itu mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia perlu menyediakan hatinya. Perlu menyediakan hatinya untuk menerima kalam Tuhan. Bermula dengan kepercayaan dan keyakinannya terhadap kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita melihat misalnya dalam sejarah bagaimana pembesar-pembesar Quraisy, mereka sudah tentu lebih faham berbanding kita tentang
bahasa Al-Quran itu. Tentang bahasa Al-Quran itu. Kerana bahasa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Dalam keadaan mereka ketika itu berada di kemuncak bahasa, penguasaan bahasa. Mereka sangat faham tentang setiap dalalah, setiap petunjuk daripada perkataan yang terdapat dalam Al-Quran itu. Tetapi ayat-ayat Al-Quran itu tidak mampu untuk menjadikan mereka beriman. Kerana adanya penghalang-penghalang di situ. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya adanya sifat sombong. Tahu kebenaran tetapi kesombongan itu menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Maka ia menghalang tadabbur. Adanya misalnya apabila hati dalam keadaan yang sibuk, masyghul, itu juga antara perkara yang menghalang daripada tadabbur. Hati ketika sibuk, kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan kita tak boleh fokus, dalam keadaan kita mungkin sibuk dengan urusan yang lain, maka ia menghalang untuk kita menekuni, untuk kita ta'ammul dan tafakur kepada sesuatu ayat. Maka ia menghalang kepada tadabbur. Maka kerana itu adanya seruan untuk membaca Al-Quran pada malam hari, seperti yang disebut dalam surah Al-Muzammil. Penolakan yang kita sebutkan dalam Al-Kibru. Maksudnya kalau setiap kali kebenaran itu telah jelas tetapi sentiasa ditolak, dinafikan, sentiasa cuba untuk mencari kesalahan, maka ia tidak mustahil menjadi sebab kepada tertutupnya hidayah. Walaupun mungkin ada kisah-kisah ataupun kes-kes yang berlaku asalnya untuk mencari kemuskilan ataupun kontradik daripada Al-Quran, akhirnya bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini apa yang kita sebutkan ini adalah antara sebab-sebab umum yang saya boleh kongsikan lah buat masa ni. Ada sebab-sebab yang lain lagi yang mungkin insya-Allah akan ditambah oleh pensyarah-pensyarah yang lain lah insya-Allah. Wallahu taala alam, sekadar itu sahaja. Jazakallahu khairan sekali lagi Dr. Luqman Muhammad Luqman bin Mazin daripada Perlis. Jazakallahu khairan banyak-banyak atas perkongsian ilmu, dan mudah-mudahan umat muslimin dan muslimat yang berada dalam sesi kuliah tadabbur Al-Quran ini dapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita menerimalah apa cadangan ataupun saranan yang beliau sampaikan, iaitu mengelakkan diri kita daripada penghalang tadabbur yang disebutkan di akhir tadi, ya, sebagai motivasi kita untuk sentiasa kita bertadabbur Al-Quran Al-Karim. Jadi begitu juga kita ucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi kepada doktor dan juga kepada pihak Kata Kiblah Akademik Tadabbur Al-Quran, dan juga muslimin dan muslimat yang telah dengan tenangnya mengikuti kuliah beliau. Dan jangan lupa pada minggu hadapan kita ada susulan daripada kuliah ini, iaitulah kuliah Tadabbur Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kita kelapangan masa dan kesihatan supaya kita terus-menerus dapat mengikuti kuliah-kuliah Tadabbur Al-Quran yang dianjurkan oleh Kata ini. Dan saya serahkan kepada pihak penganjur, Saleh. Fadhal. Saleh. Akhi Saleh. Ayo, Assalamualaikum. Ya, fadhal. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan insya-Allah kami ada kuliah umum nombor 4 dengan penceramah Ustaz Zainal Abidin dengan tajuk Tadabbur Ummul Quran. Saya akan share semua iklan dengan link kemudian, dan join dan masuk kat social media, semua akan update. Satu lagi, semua kuliah umum yang sebelum ni akan
naik di YouTube dan share dalam social media insya-Allah. Okey, jadi begitulah serba sedikit mengenai iklan yang akan kuliah yang akan datang ya, iaitu pada 26 Januari 2022 oleh Ustaz Zainul Abidin. Beliau adalah mantan daripada mustasyar, pejabat mustasyar Saudi Arabia. So mudah-mudahan kita dapat menghadirkan diri insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.